إلهي لست للفردوس أهلا ولا أقوى على نار الجحيم فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم wahai Tuhan ku tak layak ke syurgamu, namun tak pula aku sanggup ke nerakamu. Ampunkan dosaku, terimalah taubatku. Sesungguhnya Engkaulah pengampun dosa-dosa besar. Amin ya rabbal alamin. Ayuh, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin, wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, anda bersama dengan saya Daim Fahmi sebagai pengelola ataupun pengemudi bagi rancangan kita pada pagi ini, tak lain tak bukan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Apa khabar tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian? Alhamdulillah, pada pagi ini kita telah pun masuk Ramadan yang keempat, 1444 Hijrah bersamaan dengan 26 Mac 2023. Jadi sama-sama kita bersahur tadi, kita dah telah bersolat subuh, kita telah masuk Ramadan yang keempat. Kita jadikan bulan ini, bulan Ramadan kali ini sebagai satu bulan madrasah untuk kita tingkatkan keimanan, kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang paling penting sekali kita tingkatkan ibadah kita, dan moga-moga kita istiqamahkan ibadah kita itu daripada bulan ini sehinggalah di bulan Ramadan yang akan datang insya-Allah. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, bersama dengan saya hari ini iaitu tak lain tak bukan Al-Fadil Ustaz Profesor Madya Datuk Dr. Muhammad Farid Ravi Abdullah. Apa khabar Ustaz? Khabar baik. Alhamdulillah, segak seperti biasa Ustaz ya. Terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih pada Ustaz kerana sudi meluangkan masa bersama dengan kita untuk membincangkan topik yang akan saya perkenalkan sebentar saja lagi. Jadi, topik pada hari ini yang akan dikupas oleh Al-Fadil Ustaz kita berkenaan dengan kisah Ramadan dari Al-Quran, iaitu berkenaan dengan puasa umat terdahulu. Jadi sekiranya terdapat sebarang kemusykilan ataupun soalan, boleh terus hubungi kami di talian 1-800-88-1677 ataupun terus di ruangan Facebook kami di Facebook Tanyalah Ustaz TV3. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita tak nak membawa masa, kita nak terus kepada mukadimah kita untuk topik pada pagi ini, iaitu berkenaan dengan puasa umat terdahulu. Saya persilakan Al-Fadil Ustaz, saya persilakan. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang menghidupkan kita setelah kita dimatikan untuk seketika. Kepada Allah jualah kita semua akan dikembalikan. Kepada keluarga besar Tanyalah Ustaz, kepada para penonton ibu ayah yang saya kasih sekalian, apa khabar semua? Didoakan semua berada dalam dakapan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih lagi, kita berada dalam bulan yang penuh barakah, bulan yang Tuhan sajikan pelbagai kurniaan, pemberian dan juga pelbagai keistimewaan yang tersembunyi dalam bulan Ramadan Al-Mubarak. Kita melalui Tanyalah Ustaz Sabtu Ahad, kita akan fokuskan kepada kisah-kisah yang ada dalam Al-Quran. Semalam,
telah pun kita membicarakan mengenai kefarduan puasa di dalam Al-Quran. Kita ambil daripada ayat 183, kita ulas, kita kupas dan kita perhalusi, dan kita telah menjawab soalan-soalan yang dikemukakan oleh para penonton maupun melalui Facebook atau melalui telefon, panggilan telefon. Hari ini kita nak sambung lagi bicara mengenai puasa. Tetapi hari ini kita nak bincang mengenai puasa umat terdahulu. Sebab Allah sebut dalam Al-Quran, kama kutiba alal ladzina min qablikum. Melalui ayat 183 surah Al-Baqarah, Allah beritahu kamu difardukan puasa seperti mana difardukan ke atas umat-umat sebelum kamu. Dia agak ada sedikit kemusykilan sebab kita nak tahu juga umat dahulu puasa ke Ustaz? Kalau mereka puasa, macam mana sifat puasa mereka? Adakah puasa mereka seperti kita juga? Atau ada puasa-puasa lain yang tidak sama dengan puasa kita? Kita kalau puasa daripada terbit fajar, Sadiq, sampailah tenggelam matahari. Adakah mereka pun puasanya sama juga? Tempoh mereka sama ke dengan kita? Persoalan-persoalan ini mesti berlegar dalam fikiran kita sebab kita nak tahu adakah puasa kita dengan puasa umat-umat terdahulu sama atau tidak, dan apa keistimewaan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui ibadat puasa. Ini semua penting untuk kita faham supaya kita rasa seronok beribadat puasa ni, supaya kita rasa bersyukur kepada Allah yang tidak membebankan kita perkara yang kita tak mampu buat. Sebab ada umat yang berpuasa 3 hari berturut-turut tak boleh makan. Ada umat yang berpuasa 2 hari berturut-turut, kira 48 jam lah. Mereka berpuasa tak boleh makan, tak boleh minum. Kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya tempoh daripada fajar Shadiq, terbit fajar Shadiq sampai tenggelam matahari. Ada umat-umat sebelum ini juga, mereka tidak dibenarkan menggauli isteri-isteri mereka sepanjang mereka berpuasa. Tidak begitu ke atas umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dihalang mendatangi isteri di siang Ramadan, tapi di malam Ramadan mendatangi isteri adalah dibenarkan dalam syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu mukadimah. Kita nak tengok ayat Al-Quran dalam surah Al-Baqarah 183 dan 184. Kita baca dulu ayat ini ataupun 183. Semalam kita dah baca 184. Hari ini kita sambung juga, kita ambil mood 183 dan kita masuk 184. Semua sedia dengan mushaf dan juga ataupun apps daripada telefon pun boleh, ataupun melalui apa-apa aplikasi pun boleh, asalkan kita mahu ikut sama-sama baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا
خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Kita lihat terjemahannya. Ayat 183, wahai orang-orang yang beriman, kamu diwajibkan berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang yang dahulu daripada kamu, supaya kamu bertakwa. Puasa yang diwajibkan itu ialah beberapa hari yang tertentu, ayyaman ma'dudat. Maka sesiapa di antara kamu yang sakit atau dalam musafir, iaitu bolehlah ia berbuka. Kemudian wajiblah ia berpuasa sebanyak hari yang dia berbuka pada hari-hari yang lain. Dan wajib atas orang-orang yang tidak terdaya berpuasa kerana tua dan sebagainya, membayar fidyah, iaitu memberi makan orang miskin. Maka sesiapa yang dengan sukarela memberikan bayaran fidyah lebih dari yang ditentukan itu, maka itu adalah suatu kebaikan baginya. Dan walaupun demikian, berpuasa itu lebih baik bagi kamu daripada membayar fidyah, kalau kamu mengetahui. Begitulah terjemahan bagi ayat 183, 184. Semalam kita telah kupas panjang lebar dengan sedetail-detailnya ayat 183. Bagaimana Allah seru kita, kenapa disebut kutiba, kenapa pula perkataan siam dan saum, apa perbezaannya, dan Allah Subhanahu wa taala tutup ayat 183 dengan la'allakum tattaqun. Kita juga bincang KPI puasa untuk tahun-tahun ini dan tahun akan datang. Jelas bahawa KPI puasa ialah Key Performance Indicator puasa, mencapai dasar atau mencapai kualiti takwa. Yang ada dalam takwa itu empat anasir: takut kepada Allah, syukur kepada Allah, beramal dengan Al-Quran, buat persiapan jumpa Allah. Ini kita dah perhalusi. Cuma hari ini kita nak bincang kama kutiba alal ladina min qablikum, bagaimana ianya difardukan ke atas umat-umat sebelum kamu, kerana ianya sangat mustahak untuk kita ketahui. Kerana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berpuasa supaya dalam puasa ini kita dapat belajar banyak perkara. Dan melalui puasa ini kita dapat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat. Ibadat berpuasa tidak hanya diamalkan oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan ianya turut diamalkan oleh umat-umat terdahulu. Hal ini dikhabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui firman-Nya surah Al-Baqarah 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Para ulama tafsir berbeza pandangan dalam mentafsirkan ayat kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti mana difardukan kepada umat-umat sebelum kamu. Secara literalnya, kalau secara literal, apa yang kita faham? Kama kutiba alal ladina min qablikum. Allah beritahu, aku perintahkan kalian berpuasa seperti mana puasa ini pernah aku perintahkan ke atas umat-umat terdahulu. Boleh jadi puasa yang kita puasa sekarang dengan puasa umat-umat sebelum ini, similarity dia ada, kebersamaan itu ada. Satu. Keduanya, boleh jadi juga dia puasa juga tetapi secara berbeza. Maksudnya jamnya, waktunya, tempohnya berbeza, dan dia punya detail syariat puasa itu berbeza. Sebab itu ulama berbincang bahawa puasa yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan ke atas umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti mana diwajibkan ke atas umat-umat terdahulu. Manakala menurut pandangan lain, tadi pandangan pertama, pandangan lain, ayat ini menggambarkan kewajipan berpuasa umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti mana puasa yang diwajibkan ke atas golongan Nasrani. Golongan Nasrani. Pandangan ini direkodkan oleh At-Tabari dalam tafsirnya. Pandangan yang ketiga, Ibnu Katsir pula merekodkan pandangan yang mengatakan puasa umat terdahulu merujuk kepada ahli kitab, pendeta, ahli kitab. Siapa itu ahli kitab? Ahli kitab ialah dari kalangan ahli kitab ni. Dia boleh jadi ahli kitab itu dari kalangan Nasrani, boleh jadi ahli kitab itu dari kalangan Yahudi.
Sebab Allah Subhanahu wa taala berkata, ya ahlal kitab, ya ahlal kitab, bila seru itu wahai ahli kitab. Ahli kitab maksudnya mereka membaca Taurat, mereka membaca Injil dan mereka tahu selok-belok dalam Taurat dan Injil. Sebab itu Allah panggil mereka ni, pendeta ini, sebab mereka bertanggungjawab memberi penjelasan, explanation kepada umat-umat mereka atau kepada Nasrani ataupun Yahudi. Jadi mereka bertanggungjawab. Sebab itu pendapat yang berikutnya adalah puasa yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan itu adalah merujuk kepada ahli kitab. Imam Ibn Katsir menjelaskan lagi dengan menukilkan pandangan dari Al-Abbad bin Mansur yang meriwayatkan tafsiran daripada Hasan Al-Basri menyatakan bahawa Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan puasa ke atas setiap umat terdahulu sama seperti umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan berpuasa 1 bulan penuh pada hari yang telah ditentukan. Jadi pandangan juga, ini pandangan. Maksudnya umat terdahulu juga berpuasa satu bulan. Ini salah satu pandangan. Sebab pandangan-pandangan ini, Fahmi, dia tidak dimuktamadkan. Tidak dimuktamadkan oleh mana-mana pendapat secara konkret ataupun secara sepakat. Jadi pandangan ini bertebaran ataupun dia ada dalam kitab-kitab tafsir, ada dalam kitab-kitab yang membicarakan syar'u man qablana, syariat umat terdahulu sebelum kita. Kemudiannya, kaedah dan cara berpuasa umat terdahulu tidak jauh berbeza dengan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka melaksanakan puasa dengan menahan diri mereka daripada makan dan minum serta menahan diri daripada bersama dengan isteri mereka. Ini yang saya sebut tadi. Bahawa kalau kita lihat dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala beritahu, "Uhilla lakum lailatas siyami ar-rafasu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun." Allah Subhanahu wa taala menghalalkan disyariatkan atas umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dihalalkan untuk si suami mendatangi isteri di malam Ramadan. Manakala syariat umat terdahulu termasuklah syariat yang difardukan ke atas umat dari kalangan ahli kitab ataupun ke atas umat terdahulu, bahawa mereka tidak boleh mendatangi isteri di malam Ramadan. 1 bulan mereka kena berpuasa siang, berpuasa makan minum dan berpuasa zahir dan batin. Puasa mudahnya puasa zahir dan batin. Puasa umat terdahulu, saya nak uraikan sikit lagi sebelum kita pergi kepada soal jawab atau perbincangannya. Ayat 183 surah Al-Baqarah membuktikan bahawa orang terdahulu juga berpuasa. Itu jelas. Walau bagaimanapun, tidak diperincikan cara berpuasa tersebut sama ada terdapat kelainan atau serupa puasa umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun, para sejarawan Islam memberikan pandangan masing-masing berkaitan cara puasa umat terdahulu. Pertama, Ibnu Katsir misalnya menyatakan bahawa Nabi Adam alaihi salam dan Hawa alaiha assalam berpuasa selama 3 hari setiap bulan sepanjang tahun. Kita ada 12 bulan. So setiap bulan 3 hari. 3 hari, 3 hari, 3 hari. Sepanjang tahun. Sepanjang tahun. 3 hari itu hari apa? Itu yang dinamakan ayyamul biyad. Hari-hari putih. 13, 14 dan 15. Yang kita kata pertengahan bulan tu kan? Bulan bila pertengahan bulan itu yang mana 13, 14, 15 sebelum bulan menjadi betul-betul purnama. 3 hari tersebut kemudian dikenali sebagai hari-hari putih, iaitu 13, 14 dan 15, dan menjadi ibadah buat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga. Kita pun disunatkan berpuasa selain daripada Isnin Khamis, kita disunatkan berpuasa 13, 14, 15. Ikut syariat. Ada syariat sebab Nabi Adam alaihissalam berpuasa, diperintahkan berpuasa. Terdapat juga pandangan sejarawan lain yang merekodkan puasa-puasa Nabi Adam alaihissalam yang pelbagai. Tadi kita sebut 3 hari, dan ada pelbagai puasa yang lain yang akan saya kupaskan. Dan saya nak minta ibu ayah semua setia bersama kami, kerana ada banyak lagi Nabi Adam macam mana berpuasa, Nabi Isa macam mana berpuasa, Nabi Daud puasanya macam mana. Jadi semua ni saya nak perincikan. Saya tidak mahu terkejar-kejar, saya nak bagi masa yang cukup untuk kita bincang dan kita faham sama-sama. Masya Allah, sangat cantik penjelasan Ustaz. Jadi para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita nak menghela nafas, kita nak tarik nafas balik, kemudian kita nak berehat seketika. Kembali selepas ini dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru.
Alhamdulillah, kembali semula kita di dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru pada hari ini 4 Ramadan 1444 Hijrah. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, buat yang baru saja menyaksikan rancangan ataupun program kita pada pagi ini, suka saya nak ingatkan topik kita pada pagi ini ialah berkenaan dengan puasa umat yang terdahulu. Jadi sekiranya terdapat sebarang persoalan ataupun kemusykilan, boleh terus hubungi kami di talian 1-800-881677 ataupun terus di ruangan Facebook kami di Facebook Tanyalah Ustaz TV3. Baik, kita tak nak membuang masa, kita nak terus untuk sambungan mukadimah kita buat topik kita pada pagi ini, iaitu berkenaan dengan puasa umat terdahulu. Dipersilakan Ustaz. Terima kasih. Terima kasih Dr. Fahmi. Kepada para penonton yang saya kasih sekalian, taqabbalallahu minna minkum. Semoga Allah terima solat subuh kita, Allah terima doa kita, amin. Allah terima wirid kita, amin. Allah terima rayuan kita, amin. Doa kita dan sebagainya. Terima kasih dan doakan juga kami di sini supaya kami semua sehat walafiat dan boleh menjalani kehidupan seharian dengan sehat walafiat dan amin. Sampai dapat berkongsikan ilmu. Benar. Tadi saya dah sebut bahawa Nabi Adam AS orang yang pertama sekali puasa. Bila Nabi Adam diturunkan ke bumi, Nabi Adam juga berpuasa. Puasa Nabi Adam AS seperti mana saya sebutkan tadi, 3 hari. Wajib dia berpuasa 3 hari, 3 hari, 3 hari, ayyamul biyad. Ataupun hari-hari putih, 13, 14, 15. Dan dalam syariat Nabi Muhammad SAW juga dibawa bahawa baginda SAW menggalakkan umat Nabi Muhammad SAW, umat ini berpuasa 3 hari. Iaitu hari 13, 14 dan 15 ayyamul biyad yang dijadikan sebagai amalan sunat. Terdapat juga pandangan sejarawan lain yang merekodkan bahawa puasa-puasa Nabi Adam AS yang pelbagai seperti berpuasa pada 10 Muharram sebagai tanda syukur apabila dipertemukan bersama isteri baginda di Arafah. Jadi 10 Muharram ini, selain daripada kita tahu bahawa Nabi Musa AS diselamatkan oleh Allah daripada Fir'aun, dan juga 10 Muharram ini Allah selamatkan umat-umat terdahulu, dan juga 10 Muharram ini termasuklah juga direkodkan berlabuhnya bahtera Nabi Allah Nuh AS, dan banyak cerita yang ataupun riwayat-riwayat yang dikaitkan dengan 10 Muharram. Oleh demikian Nabi Adam AS juga mendapat manfaat pada 10 Muharram ini dengan bila Allah pertemukan Nabi Adam AS dengan Hawa di Arafah. Bila sebut Arafah ni saya nak suka sikit. Orang masih pergi tulis nama. InsyaAllah. Tak dapat tulis nama kat batu, tulis dekat dinding. Oh, dekat zing-zing pun orang kita tulis. Apa motif dia? Saya tak tahu. Pakcik tu kalau umur 25, 24 kot tulis, nampaklah juga, yelah dia nak cari jodoh dia kan, mudah-mudahan jodoh dia jumpa. Ini dah 70 tahun begitu tulis apa lagi? 65 tahun saya tengok, pakcik pun tulis. Tak sudah-sudah lagi pakcik nak jumpa jodoh. Allahu Akbar. Baik. Itu cerita Arafah. Nabi Adam AS dan Hawa bertemu pada 10 Muharram di Arafah. Juga puasa 40 hari 40 malam setiap tahun serta berpuasa pada hari Jumaat untuk mengenang peristiwa penting ketika baginda alaihissalam diturunkan ke bumi oleh Allah Subhanahu wa taala dan diterima taubatnya pada hari tersebut. Tengok, Nabi Adam juga diriwayatkan berpuasa 40 hari 40 malam. Allah. Lama puasa Nabi Adam alaihissalam, dan juga diriwayatkan Nabi Adam alaihissalam berpuasa pada hari Nabi Adam alaihissalam diturunkan ke atas permukaan bumi ini. Dan pada hari tersebut baginda menyelitkan doa supaya Allah Subhanahu wa taala terima taubat Nabi Adam alaihi salam di dalam rayuan, di dalam penyesalan baginda alaihi salam. Direkodkan bahawa nabi-nabi terdahulu juga mengamalkan puasa. Misalnya Nabi Nuh alaihi salam berpuasa 3 hari setiap bulan sepanjang tahun seperti Nabi Adam alaihi salam, dan berpuasa ketika berada di atas kapal. Ketika kapal Nabi Nuh AS berlayar, bahtera Nabi Nuh AS berlayar, Nabi Nuh berpuasa bila berada di atas kapal. Nabi Daud AS pula terkenal dengan puasa 1 hari dan berbuka 1 hari sepanjang tahun. 1 hari puasa, 1 hari buka. 1 hari puasa, selang-seli. 1 hari, one day you eat, one day you fast. One day you eat, one day you fast. Dengan izin. 1 hari puasa, 1 hari makan. 1 hari puasa, 1 hari makan. Sebab itu Nabi SAW ada bersabda, Abdullah bin Amr bin As
bersabda, telah menukilkan riwayat ini, ahabbus siyami ilallah, ahabbus siyami ilallahi azza wa jal, siyamu Dawud alaihi assalam, kana yasumu yawman wa yuftiru yawman, wa habbus salati ilallahi azza wa jal, salatu Dawud alaihi assalam, kana yanamu nisfal layli wa yaqumu thuluthahu wa yanamu sudusahu. Sesungguhnya puasa yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, ahabbus siyami ilallah. Puasa yang paling Allah suka ialah puasa Nabi Allah Daud alaihi assalam. Kerana Nabi Allah Daud alaihi salam berpuasa satu hari dan makan satu hari. Dan solat yang paling Allah suka adalah puasa solat Nabi Allah Daud alaihi salam. Kerana Nabi Daud alaihi salam bagi 2 malam itu. Separuh malam beribadat, separuh malam lagi tidur. Wa yaqumu thuluthahu, dan juga menghidupkan 1/3 malam dan tidur 1/6-nya. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i. Hadis ini hadis sahih, nak memberitahu kepada kita bahawa puasa Nabi Allah Daud alaihi salam. Jadi cuba kita lihat. Kita kira. Puasa umat terdahulu ada 3 hari. Puasa umat terdahulu ada juga puasa umat terdahulu selang-seli 1 hari. Puasa umat terdahulu ada yang 40 hari. Jadi semua ini menggambarkan bahawa puasa ini suatu yang sudah wujud sekian lama dalam syariat Nabi-Nabi terdahulu. Bermula dengan Nabi Allah Adam alaihi assalam. Al-Qurtubi. Ustaz boleh? Al-Qurtubi dalam Al-Jami' Al-Ahkam, Jami' Al-Ahkamul Quran menyebut bahawa Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan ibadah puasa ke atas umat Nabi Musa alaihi salam. Umat Nabi Musa juga berpuasa. Umat Nabi Isa juga berpuasa pada bulan Ramadan. Lalu mereka menukarkannya pada waktu yang lain. Ini caca marbah ataupun dengan izin, ini kekalutan serta sifat tidak patuh. Bila yuharrifunal kalima amma wadhi, kerja mereka tukar perintah-perintah Allah daripada satu perintah ke perintah yang lain. Begitu juga mereka akan menasahkan satu hukum dan mewujudkan hukum ikut suka hati. Ijtihad, mereka akan fikir, oh kita tukarlah, kita tukar. Bila Allah Subhanahu wa taala perintahkan ke atas umat Nabi Musa, umat Nabi Isa, maksudnya Bani Israel dua-dua ni, diperintahkan mereka berpuasa. Mereka tak berpuasa mengikut justifikasi yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan mereka tukar. Oleh sebab itu, para pendeta mereka berpendapat supaya ditambah 10 hari bilangan hari berpuasa sebagai ganti. Nampak? Jadi bila Allah perintahkan 30 hari berpuasa, mereka tukar 30 hari ini, patutnya berpuasa di bulan Ramadan, mereka berpuasa di luar Ramadan. Tapi mereka buat apa? Disebabkan kita tak puasa Ramadan, kita puasa di bulan Syawal, kita tambah lagi 10 hari sebagai tebus bagi puasa yang dia tak buat pada bulan yang diperintahkan. Ini mana boleh? Hal ini menatijahkan ramai dari kalangan mereka tidak mampu menunaikan, malah ramai dari kalangan mereka yang jatuh sakit. Ialah elok-elok puasa 30 hari, dia extend lagi 10 hari, jadi 40 hari puasa. Jadi bila 40 hari puasa, mereka ramai yang tak tahan. Sebab itu ada hikmah kenapa kita puasa 30 hari dan Fahmi. Masya-Allah. Kita kena kaji, kenapa puasa 30 hari? Allah tak wajibkan kita puasa 60 hari. Boleh jadi dia akan memudaratkan lagi. Betul. Boleh jadi dia akan membawa sesuatu yang tidak sehat. Kalau nak ikut 1 hari puasa, 1 hari berbuka, 1 hari puasa, 1 hari berbuka, seperti mana dilakukan oleh Nabi Daud alaihi salam. Bila mereka tukar, ganti tambah pula 10 hari, kemudian para pendeta mereka bernazar sekiranya sembuh, sekiranya sembuh, mereka akan menambah lagi bilangan hari berpuasa sebanyak 10 hari. 30 hari berpuasa pada bulan Ramadan, mereka pindahkan ke bulan lain, ditambah dengan 10 hari. Jadi 30 jadi 40. Dan mereka bernazar pula, bila 40 hari mereka berpuasa ramai jatuh sakit, dia kata kita tambah lagi 10 hari. Jadi berapa hari? 50 hari lah. Jadi 50 hari. Elok-elok kita boleh selesai dengan 30 hari, kita heret sampai ke 50 hari. Ini
bahasa kampung saya kata kebobrokan. Kebobrokan yang ada pada Bani Israel. Hal ini menjadikan jumlah bilangan hari mereka berpuasa 50 hari sehinggalah mereka diberi kesusahan untuk menunaikannya. Lalu mereka menukar puasa tersebut pada waktu lain ketika musim yang lebih dingin. Nah, pula dah. Panas, dia tak nak puasa bulan panas. Dia nak puasa pula musim sejuk. Musim sejuk. Pergi ke musim sejuk, musim bunga. Dia tak musim sejuk, musim bunga. Okey. Musim bunga dia peralihan, tak panas, tak sejuk. Lalu mereka pun berpuasa pada ketika musim dingin. Hal ini kerana mereka tidak dapat menahan puasa pada musim kemarau atau musim panas. Jadi ini di antara perkara yang Allah Subhanahu wa taala perlihatkan bagaimana Bani Israel bahasanya mengelat. Mengelat daripada perintah asal. Jadi diperintahkan tak? Perintah. Cuma ada di antara mereka yang telah pun menukar kepada sifat puasanya yang sudah ditukar ikut suka hati. Ya. Ada tak puasa? Ada. Seperti mana kita nyatakan. Dan ada juga di sana beberapa puasa yang saya akan kongsikan selepas ini. Masya Allah. Terima kasih Ustaz. Jadi para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita nak berehat seketika. Kembali selepas ini dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Alhamdulillah, kembali semula kita di dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru, dengan topik kita pada pagi ini berkenaan dengan puasa umat terdahulu. Jadi sekiranya terdapat sebarang soalan ataupun kemusykilan, boleh terus hubungi kami di talian 1-800-881-677 ataupun terus di ruangan Facebook kami di Facebook Tanyalah Ustaz TV3. Baik, kita nak terus menyambung kupasan kita daripada topik kita pada pagi ini, iaitu puasa umat terdahulu daripada Al-Fadhil kita, insya-Allah. Silakan. Terima kasih Datuk Fahmi, kepada ibu ayah yang masih setia bersama kami. Terima kasih. Kita sambung sikit lagi sebelum kita pada soal jawab. Amalan berpuasa ini kemudiannya menjadi amalan turun-temurun. Dia kata turun tu kama kutiba alal ladzina min qablikum, kan? Menjadi turun-temurun sehingga ke masyarakat jahiliah di Mekah. Hal ini kerana mereka turut berpuasa 10 Muharram seperti yang direkodkan dalam hadis riwayat Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, kana yaumu Ashura yauman tasumuhu Quraisy fil jahiliyati wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yasumuhu. Bahawa baginda Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud, adapun hari Ashura 10 Muharram ini merupakan hari yang berpuasa padanya orang Quraisy ketika jahiliyah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga berpuasa padanya. Maksudnya berpuasa ini bukanlah satu yang asing bagi masyarakat jahiliyah, kerana mereka juga berpuasa 10 Muharram, iaitu hari Ashura. Kemudian apabila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai ke Madinah, baginda mendapati orang Yahudi juga berpuasa pada hari Ashura, atas tanda kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menyelamatkan Nabi Musa alaihi salam dari ancaman Firaun. Hal ini dikhabarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Hadis ini kita telah pun baca semalam, tapi saya baca juga pada hari ini. Qadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinata fara'al yahuda tasumu yawm Ashura faqala ma hadha qalu hadha yawmun salihun hadha yawmun najallahu bani Israila min aduwwihim fasamahu Musa fa ana ahaqqu bi Musa minkum fasamahu wa amara bisiyamihi. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila sampai Madinah, baginda mendapati orang Yahudi berpuasa. Nabi tanya apa yang mereka buat. Jadi mereka kata mereka berpuasa hari ini yaumun salih. Hari ini hari yang elok, hari yang baik, hari di mana Allah selamatkan Nabi Musa dengan Bani Israel. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku lebih aula ke atas Musa. Nabi Musa berpuasa kerana tanda syukur kepada Allah diselamatkan daripada bencana atau ancaman Fir'aun, dan aku lebih aula, aku lebih utama ke atas Musa. Fa ana ahaqqu minkum bi Musa fa ana ahaqqu bi Musa minkum fasamahu fa amara bisiyamihi. Baginda berpuasa dan baginda pun bersabda supaya umat baginda berpuasa. Sebab itu baginda bersabda, kalaulah aku dipanjangkan umur pada tahun berikutnya, la asumanna tasu'a wa asyura, saya akan berpuasa tahun depan 9 dan 10. Maksudnya baginda sampai di Madinah, baginda dapati kaum Yahudi berpuasa. Baginda sebut, tahun depan kalau panjang umur, puasa aku akan puasa la asumanna tasu'a wa asyura, aku akan puasa 9 dan 10. Kenapa tak 10 saja Ustaz? Kenapa Nabi ambil 9 dan 10? Mukhalafatan bima fa'alahu atau bima fa'alahu Yahud. Supaya ada kelainan. Supaya Nabi Muhammad tak boleh buat sama macam Yahudi ni. Jadi baginda sallallahu alaihi wasallam buat sesuatu yang tak sama. Sebab itu tak boleh menyerupai kaum yang terdahulu. Jadi begitulah. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa 10 hari bulan, 9 dan 10 perintah. Tapi pada tahun begini, Nabi beritahu kalau aku panjang umur tahun depan 9 dan 10 hendaklah berpuasa pada bulan Muharram, disebabkan pada bulan berikut itu telah difardukan fardu puasa, maka puasa Asyura tidak lagi menjadi satu kefarduan. Tidak menjadi satu kefarduan. Sebab itu ulama mengkategorikan puasa Asyura yang baginda perintah itu telah pun dinasahkan oleh Allah melalui ayat 183 daripada surah Al-Baqarah. Kemudian kewajipan wajib puasa Asyura dimansuhkan dengan kedatangan syariat puasa di bulan Ramadan. Sama Nabi sallallahu alaihi wasallam Asyura wa amara bi siyamihi falamma furida Ramadan turik. Ya, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa Asyura dan memerintahkan sahabat berpuasa pada hari Asyura. Apabila difardukan puasa Ramadan, baginda tinggalkan, dan baginda perintahkan para sahabat juga tinggalkan. Begitulah, fahami? Yang kita bincangkan panjang lebar ini perihal mengenai puasa umat-umat terdahulu. Ada satu puasa, saya tak sebut lagi, iaitu puasa menahan mulut daripada bercakap. Puasa tahan mulut? Tahan mulut. Diam je lah? Tahan. Dia boleh bernazar puasa untuk tidak bercakap. Masya Allah. Tapi tidak disyariatkan ke atas umat kita. Umat kita tak disyariatkan puasa. Kok besok Daim Fahmi bernazar, saya bernazar untuk tidak bercakap selama sebulan. Tak ada. Jadi Nabi umat terdahulu dibenarkan untuk mereka bernazar puasa tidak bercakap. Masya Allah, sangat panjang lebar penjelasan daripada Ustaz. Jadi Ustaz, kita nak terus meraihkan soalan daripada penonton kita, soalan sulung daripada penonton kita daripada Facebook, daripada Sirna. Soalannya, mengapakah Sayyidatina Maryam disuruh berpuasa dengan tidak berkata apa-apa, dan untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak disyariatkan, tetapi apakah pengajaran dari peristiwa tersebut? Terima kasih kepada Sirna atas soalan yang sangat baik. Saya serahkan kepada Al-Fadhil. Tadi baru kita sebut. Nampak dia punya flow dia tu cantik. Terima kasih kepada Sirna atas soalan tadi. Betul. Allah perintahkan Maryam alaiha assalam supaya berpuasa tidak bercakap. Allah perintahkan. Bila Maryam alaihissalam, saya nak bawa cerita sikit. Bila Maryam alaihissalam mengandung, malaikat datang beritahu Maryam akan mengandung. Dan bila Maryam bawa kandungan tersebut, pada masa itu Allah beritahu Maryam, makanlah, minumlah. Makan dan minum.
fakuli washrabi wa qarri aina. Sebab ada dua perkara kan. Pertama sekali pokok korma. Maryam pergi goncang, wa huzzi ilaiki bi jiz'in nakhlati tusaqit alayki rutaban janiyya. Wahai Maryam, pergi goncang pokok korma itu, maka akan jatuhlah rutaban janiyya. Oh, ini rutab ni orang suka buka puasa ni, Mami. Masya-Allah. Kan? Betul. Rutab ni korma, buah korma yang tak habis kering lagi. Dia basah-basah. Dia lembab-lembab lagi. Jadi untuk buka puasa senanglah kita nak makan. Betul. Tak payah kunyang-kunyang kan. Kita boleh makan. Dan memang favourite. Kena pula tanam peti sejuk. Allah. Kan dia favourite orang rutab. Dan rutab ini dia tidak akan ada melainkan pada musim panas. Korma dia berbuah dan musim panas baru dia kering. Baru kering. Sebab itu Nabi dalam Quran jelas memberitahu bahawa Nabi Isa alaihi salam lahir di musim panas. Bukan musim sejuk, musim panas. Musim panas. Itu satu. Goncang wahai Maryam, akan gugurlah rutaban janiyah. Kemudian fanadaha min tahtiha alla tahzani. Lalu Maryam diseru daripada hujung di bawah lembah itu supaya Maryam tidak berasa sedih, tidak berasa gundah gulana. Dan tahtaki sariya, Quran sebut di bawah, di mana tempat Maryam pijak tu, air pula terpancuk keluar daripada bumi. Allah. So ada dua benda, buah korma kering ataupun rutab, yang keduanya air. Allah kata, wahai Maryam, makan dan minumlah. Sebab itu ada orang bincang juga, nak sebut sikit, ada orang bincang juga di antara kelebihan ibu mengandung makan kurma. Dari sudut diet kan, sangat baik ya, disebut macam-macam pendapat dari sudut pandangan beberapa pakar mengenai kepentingan ataupun eloknya seorang wanita kalau mengandung boleh mengamalkan makan kurma. Tapi kalau diabetik tak bolehlah juga, kena kontrol sebab gula tetap ada dalam buah kurma tersebut. Allah beritahu Maryam, bila kau bawa baby ni, orang akan tohmah kau, orang akan cakap macam-macam ke atas kau, wahai Maryam. Pada masa itu, fakuli inni nadhartu lirrahmani sawma falan ukallima al-yawma insiya. Oleh yang demikian, wahai Maryam, beritahu kalau ada orang tanya, Maryam, baby ni kau macam mana tiba-tiba boleh bawa baby pula, hilang untuk satu tempoh, tiba-tiba datang bawa baby ni, kau ni adik. Mesti orang akan tanya punya. Betul. Mesti orang akan bertanya. Pada masa itu jangan jawab. Jangan jawab. Katakan inni nazartu lirrahmani sauma. Aku bernazar untuk tidak berbicara dengan sesiapa. Falan ukallimal yauma insiya. Saya takkan cakap dengan sesiapa pun. Kita lihat, terima kasih kepada Sirna tadi. Betul. Pengajarannya daripada peristiwa tersebut, Allah Subhanahu wa taala dalam banyak keadaan bila kita difitnah, bila kita dituduh satu perkara yang kita tak buat, kita berhak untuk defend. Untuk mempertahankan diri. Berikan hujah, saya tak buat, bukan kerja saya, ini adalah satu tuduhan palsu, ini adalah fitnah. Mana bukti? Jadi kita boleh mempertahankan hak kita yang difitnah. Tapi dalam hal Maryam, Allah beritahu, Maryam, tak payah defend. Tak payah defend. Biar. I will defend on behalf you. Masya-Allah. Biar saya jawab biar saya yang jawab untuk tuduhan-tuduhan tersebut. Itu yang bila Maryam bawa, baby itu bercakap. Allah. Kan baby cakap kan? Qala inni abdullahi atani alkitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Jadi baby itu bercakap. Baby bercakap. Bayi itu bercakap. Semua tergamam. Tengok Allah Subhanahu wa taala jawab ke atas tuduhan yang dilemparkan oleh Bani Israel ke atas Maryam alaiha assalam. Itulah pengajarannya, itulah kelebihannya. Tapi semalam saya bincang bahawa saum dengan siam. Siam ini menahan mulut daripada makan dan minum. Manakala saum menahan mulut daripada bercakap perkara yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dua-dua mesti jalan seiring, serentak. Barangkali habis Ramadan ini kita boleh makan, boleh minum, tapi mulut kita tetap kita kena tahan sebab daripada bercakap perkara yang Allah tak suka, kerana itulah tanda orang beriman. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman pada Allah,
Kalau benar beriman pada Allah, benar beriman pada hari akhirat, tahan lisan itu, tahan lidah itu daripada berbicara perkara yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Masya-Allah, sangat cantik penjelasan Ustaz. Jadi Ustaz, saya tertarik dengan Ustaz berkenaan dengan puasa daripada kita menahan diri bukan sekadar daripada makan dan minum, tapi menahan diri dia juga berkata-kata perkara yang tidak elok. Tetapi berbeza dengan umat kita sekarang ni, kebanyakannya dia terbalik Ustaz. Dia hanya ambil salah satu menahan makan dan minum saja, tetapi mulutnya tetap memfitnah, mulutnya tetap mengutuk, mulutnya tetap menipu. Tetapi adakah puasa yang menahan diri daripada makan dan minum itu adalah sah ataupun tidak, dan adakah orang kata pahala puasa itu sampai pada dia Ustaz? Silakan. Ya, betul. Sebab itu kita kena faham falsafah puasa ni. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita puasa supaya kita dapat benefit. Kita dapat manfaat. Sebab itulah dia maqasid syariah. Maksud itulah di antara kenapa kita disuruh berpuasa, supaya puasa itu dapat mengasuh, puasa itu dapat mendidik, puasa itu dapat membetulkan apa yang salah, puasa itu menginsafkan, puasa itu mengingatkan bila lapar kita dekat dengan Tuhan. Jadi hanya ada banyak perkara di sebalik perintah puasa. Namun demikian, jangan disisirkan dari puasa itu dengan berbicara perkara yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu bila Imam Ghazali kategorikan puasa ini, ada kategori puasa orang awam, kategori puasa orang khusus, kategori puasa khawasul khusus, orang yang lebih hebat. Kalau orang awam ni puasa okey, dia jadi rutin. Keduanya orang tu faham, dia puasa itu satu perintah. Dia tahan makan dan minum, dia insaf. Yang ketiga, dia lebih detail, dia faham, dia tinggalkan semua perkara yang Tuhan tak suka. Dia lebih detail, puasa lisan, puasa hati, puasa mata, puasa telinga. Jadi bukan mulut saja menahan makan dan minum, seluruh panca indera dia turut ikut berpuasa. Betul. So itu yang kita nak cari. Kita tidak mau tergolong dalam golongan yang Nabi SAW beritahu, kam min sa'imin walaysa min siyamihi illa al-ju'a wal atash, atau kama qala alaihi salatu wasallam, hadis-hadis yang sahih. Bahawa baginda beritahu, berapa ramai yang berpuasa, puasa itu tidak mendatangkan apa-apa untuk dia melainkan lapar dan dahaga. Ujungnya markah kita tak banyak. Sebab itu, saya fahami, dalam Sahih Bukhari ada hadis baginda beritahu, lisaimi farhatan. Bagi orang berpuasa ini ada dua kegembiraan. Lisaimi farhatan, dua kegembiraan. Farhatun indal iftari wa farhatun indal liqa'i rabbi. Kegembiraan pertama adalah kegembiraan ketika dia berbuka puasa. Kegembiraan kedua adalah ketika dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Masya-Allah. Dikhususkan bagi orang yang berpuasa ini babur rayyan. Bab Ar-Rayyan. Maksudnya orang yang dapat puasa yang maksimum, memang perfect puasa dia, dekat akhirat besok dia akan masuk satu pintu dalam syurga, pintunya Babur Rayyan. Babur Rayyan ini hanya dikhususkan bagi mereka yang berpuasa. Satu. Keduanya, dia akan gembira tak ketika jumpa Allah? Dia akan gembira. Kegembiraan itulah akan menatijahkan dia nak ke mana. Ada orang akan tak gembira, confirm lah. Sebab puasa dia tidak mendatangkan apa-apa untuk dia. Dan ketika juga berbuka puasa, kita gembira ketika buka puasa. Kan? Nak tengok orang gembira tak gembira buka puasa, tengok apa yang teridang atas meja. Apa yang ada. Oh, happy. Tadi yang muka masa letih, pukul 6.30 letih, bila nak buka puasa dia senyum dah. Dia tengok ada sirap bandung, ada murtabak apa semua, dia mula senyum dah, happy. Sebab itu doa juga mustajab ketika berbuka puasa. Jadi kita tidak mahu kita rugi dengan puasa ini, seperti mana disebut oleh Daim Fahmi tadi, supaya kita tidak mensia-siakan, tidak menguruskan ataupun mengkuruskan puasa kita. Minta maaf kalau tak betul ayatnya. Jangan kita buat satu perkara sampai puasa kita kurus. Puasa orang lain semua lumayan kan. Dia mewah, puasa kita jadi kurus. Tak naklah, rugi. Allah kan? Kita rugi. Kita kalau boleh puasa kita tahun ni semua solid, memang solid. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah akan terima setiap amalan daripada orang yang bertakwa. Kan Qabil dan Habil bila bawa hidangan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang Allah terima hanya yang baik. Betul. Allah tak terima yang tak baik. Mudah-mudahan baik tahun ni. Masya-Allah, terbaik penjelasan Ustaz. Jadi Ustaz, kita ada soalan seterusnya daripada pemanggil kita. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Muhammad Rabi dan Da'i Fahmi, Haji Tukinon, Haji Muhammad Saleh daripada Tegudai.
Masya Allah, Haji Tukinun, apa khabar? Baik, alhamdulillah. Sebelum tu nak ucapkan selamat menyambut hari Ramadan dan berpuasa ya. Masya Allah. Mudah-mudahan sampai ke ujungnya lah kita jangan kena sakit-sakit lah. Amin, insya-Allah. Persoalannya Ustaz, kita ni masih baru puasa, baru 3 ke 4 hari gitu kan. Jadi saya nak minta sikit penjelasan kepada Ustaz. Ini kita ni sekarang buat puasa Isnin Khamis, maknanya daripada dulu sampai lah ni tak tinggal lah. Tapi kalau kerajaan umumkan pada hari Jumaat tu awal puasa, adakah hari Khamis tu kita boleh puasa lagi? Sama ada puasa sunat ke puasa qada? Tapi yang kita tahu semalam hari Khamis adalah hari permulaan puasa. Jadi kita tak payahlah itu puasa Ramadan. Jadi nak minta undangan Ustaz pagi ni. Terima kasih Ustaz banyak-banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara Haji Tukinun atas soalan yang sangat baik. Saya serahkan kepada Al-Fadhil Ustaz. Ya, terima kasih Tuan Haji Tukinun. Berkaitan dengan puasa pada hari Syak dipanggil. Hari Syak maksudnya hari itu hari dikhawatiri kelihatan anak bulan, maka adalah tidak dibenarkan kita berpuasa untuk orang awam. Satu, tetapi dikecualikan bagi mereka yang memang rutinnya berpuasa. Memang rutin puasa. Isnin Khamis dia tak pernah tinggal. Dia puasa Isnin Khamis. Walaupun pada hari Khamis tersebut adalah hari Syak, maka dia berpuasa seperti biasa. Yang tak boleh tiba-tiba kita nak puasa hari Khamis. Sebelum ni tak pernah Sedangkan hari Khamis tu hari Rabu nak tengok anak bulan. Allah. Bila Rabu tengok anak bulan, kalau nampak anak bulan Khamis kita puasa. Betul. Kalau tak nampak anak bulan, Jumaat lah kita puasa. Betul. Tapi sekiranya kita memang rutin kita berpuasa, kita berpuasa hari Khamis, kita niat puasa, tapi puasa ni kan bukannya siang orang tengok anak bulan, orang tengok Rabu. Betul. So bila Rabu tengok anak bulan, kita tahulah hari Khamis kita puasa ataupun tidak. Betul. Jadi itu kategori bagi orang yang memang melazimi puasa-puasa sunat, bukan pada hari tersebut saja dia nak puasa. Dan hari Syak ini adalah hari yang kita kena berhati-hati, takut kalau hari tersebut masuk hari puasa. Itu di antara pandangan ulama dalam kita berhati-hati dalam puasa hari Syak tadi. Dan kalau kita memang Isnin Khamis kita puasa, itu lain keadaannya. Dibenarkanlah. Okey. Masya Allah, terbaik jawapan daripada Ustaz. Jadi Ustaz, kita pada pagi ni dengan topik kita pada pagi ni iaitu puasa umat terdahulu. Kita jadikan platform kita pada pagi ini sebagai satu medium penjelajahan masa pada hari ini, sebab kita kembali kepada zaman Nabi Adam alaihissalam, kita pada zaman Sayyidatina Maryam alaihissalam, kemudian kita pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ustaz, untuk kita pada hari ini, saya bekerja di Jabatan Agama. Kita pun melakukan serbuan-serbuan terhadap geng-geng, orang panggil geng plastik hitam ni. Geng-geng plastik hitam. Dan apabila kita melakukan serbuan, alasan yang paling orang kata common lah, alasan yang sama adalah masalah gastrik ataupun buat kerja berat. Sedangkan apabila difikirkan balik, kerja beratnya itu tak terlalu berat. Dan mereka mengambil dalil-dalil seperti ayat Al-Quran surah Al-Baqarah 183 184 yang mana dimudahkan untuk orang-orang yang berpuasa, orang yang bekerja berat ni untuk berbuka puasa. Jadi Ustaz, bagaimana kita nak jelaskan kepada mereka ini batasan-batasan, ada tak batasan kerja berat tu macam mana? Sedangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mana zaman Nabi berperang pun di bulan Ramadan. Ustaz, dipersilakan Ustaz. Terima kasih Daim Fahmi. Dia dalam kitab-kitab fiqh ada dibincangkan yang dibenarkan berbuka puasa bagi kategori orang yang kerjanya berat, kerjanya susah. Kebanyakan kita sebut kerja di dalam dalam terowong atau dalam terowong arang kan, lombong arang. Lombong arang ni arang kan, dia api dia yang ni orang ni memang tak tahan nak berpuasa, maka mengelakkan mudarat maka dibenarkan dia berbuka puasa, mengelakkan mudarat. Sebab dia macam mana pun manistata'a, kena ada istita'ah puasa tadi tu, dia mampu untuk menahan sampai ke hujung. Even kalau ada di antara kita ni yang betul-betul tak larat, memang tak larat pada hari tersebut dan tahu kalau diteruskan puasa akan mudarat kepada kesihatan, mudarat kepada diri dia, maka adalah kebenaran. Betul. Tapi dia bukan semudah itu yang dipikir oleh orang. Betul. Sama juga bila Quran sebut faman kana minkum maridan, sakit itu mestilah di identify, sakit itu memang dia tak boleh puasa. Tiba-tiba kalau sakit cuping telinga nak buka puasa.
sakit kuku dia kena sekam, nak buka puasa, dia tak nak. Jadi yang ni semua tidak relevan dengan sakit tadi. Dengan sakit. Sama juga dengan musafir. Musafir ni kita kena lebih dua marhalah. Dan dua marhalah itu pula penuh dengan masyakkah kalau saya lah. Sebab ayat tu sebut wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Macam mana pun kalau kamu memilih untuk terus berpuasa, itu adalah lebih baik. Sakit sikit kita tahan. Kalau dari sini pergi ke Kota Baru, naik flight, kita tahan. Walaupun kita boleh berbuka. Kita pergi ke Sibu, Sarawak, kita pergi ke Perth, for example. Kita boleh berbuka, tapi kita pilih untuk berpuasa. Kan itu lebih baik. Ini pula datang geng-geng plastik kita. Kita pun tak tahu. Budak umur 7 tahun boleh puasa, bang. Betul. 7 tahun, 8 tahun boleh puasa. Yang sebenarnya membolehkan saya puasa atau tidak di sini. Sejauh mana saya kata daripada diri saya kena berpuasa. Saya kena tahan diri saya. Lapar sikit tak apa. Sebab itu kita disuruh bersahur. Sahur itu akan memberi kita tenaga. Pagi-pagi bangun, awal-awal pagi ni kan, sebelum subuh, sebelum pukul 6, 6.2 minit, 6.5 minit, kita sahur. Kita minum air, kita makan buah kurma, kita makan. Kalau kita memang jenis tak tahan lapar, kita makan. Kita makan supaya ada energi untuk hari tersebut. Ini sahur pukul 1 pagi. Mana boleh? Sahur ni mesti penghujung malam. Pukul 1 tengok, bang masih lepak lagi kat kedai ni, apa ni? Sahur ustaz. Tak masuk. Sebab Nabi sebut, baginda Rasulullah beritahu pada kita, bersahurlah, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Maksudnya bersahurlah, sesungguhnya pada sahur itu ada keberkatan. Membezakan puasa kita dengan puasa Bani Israel atau puasa kita dengan puasa Yahudi, mereka tak sahur. Mereka tidak sahur. Kita disuruh sahur. Sahur itu salah satu jalan untuk keluar dari plastik hitam lah ni. Tahanlah diri. Apa masalah sebenarnya? Kita takut tak sempat nak bayar. Dan puasa hari lain boleh, tapi tak sama macam mana puasa di bulan Ramadan. Kena pula kalau kita puasa, kita tinggal tahun 2020, sekarang sudah 2023. Kita dah langkau 2 tahun. Kita dah langkau 2 tahun. Kita dah langkau 2 tahun. 2 tahun itu pula dia kena kira dengan fidyah pula setiap satu hari. Baru ni, ini cerita betul. Baru ni ada kawan datang, dia kata, ustaz, ambil kiralah saya ni sejak belajar dekat overseas, saya memang masa tu memang nakal, tak puasa. Dan pada masa tu 4 tahun saya tak puasa, ustaz. 4 tahun tak puasa, ustaz. Jadi ustaz, sebelum kita teruskan cerita ustaz ni, 4 tahun tak puasa, nanti saya nak beritahu berapa kiraan dia. Masya-Allah, berapa kiraan tu kita nak tahu tu. Jadi untuk para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kita nak berehat seketika. Kembali selepas ini dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Alhamdulillah, kembali semula kita di dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru dengan topik kita pada pagi ini, iaitu puasa umat terdahulu. Jadi sekiranya terdapat sebarang soalan ataupun kemusykilan, boleh terus hubungi kami di talian 1800881677 ataupun terus di ruangan Facebook kami di Facebook Tanyalah Ustaz TV3. Baik, sebelum kita berehat sebentar tadi, kita telah mendengar satu cerita. Ustaz nak mulakan cerita pasal ada seorang sahabat kawan yang dah tak puasa 4 tahun, Ustaz. Jadi bagaimana kiraan fidyah tu, Ustaz? Silakan. Terima kasih. Dia fidyah ni kurang lebih kalau tak silap saya RM2.50 contohnya, lebih kurang kan. Boleh cek dalam web atau boleh cek dalam sistem lembaga-lembaga zakat negeri masing-masing atau pusat zakat, boleh berbincang. Di situ mereka akan telah meletakkan harga berapa untuk fidyah ni. Jadi kawan ni datang beritahu dia buat degree 1995 sampai tahun 1999. Sambil lah 4 tahun. 4 tahun itu
dia tak puasa dan dia tak pernah ganti sampailah 2023. Allah. Saya kira-kira hampir kat 60,000 dia kena bayar fidyah. Masya-Allah. Banyak sangat. Ribu tu. Jadi macam mana Ustaz solusi dia? Dia kena bayar lah. 60,000. Dia tak boleh kena bayar. So 40 hari, 4 tahun yang dia tinggal tu dia kena ganti puasa. Puasa tu tak kena ganti sebab dia sihat, melainkan dia dah uzur. Tidak ada cara lain selain Tak ada cara lain, dia kena ganti puasa. Ini dah mengikut mazhab Syafi'i lah. Betul. Dia kena ganti puasa dan dia kena bayar fidyah tu. 60,000. Denda, penalti. You tak puasa, kena penalti. Sebab itu jangan main-main. Kalau kita kira balik, cuba duduk kira balik. Besar jumlah tu. Betul. Dan benda ni tak selesai. Kalau kita mati besok tak selesai. Betul. Saya minta supaya yang pernah tinggal puasa kira balik. Ini undang-undang, ini hukum Tuhan. Wa 'alal ladina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa khairan fahuwa khairul lah. Betul, bagi orang yang uzur memang telah dikenal pasti tidak boleh berpuasa. Dia memang orangnya sakit. Doktor kata encik kena makan ubat, tak makan ubat tak boleh. Mesti kena makan, tak makan tak boleh. Dia kena makan dan dia kena makan ubat. Dia memang uzur, keuzuran itu tidak ada penyembuhan untuk dia, maka dia dibenarkan untuk tidak berpuasa dan puasa yang ditinggalkan itu dibayar dengan fidyah. Betul. Yang kita sihat ni tak puasa, dulu-dulu tak puasa sampai sekarang kita tak endahkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kira balik, bayar slow-slow. Jangan bawa ini dosa kefarduan puasa kan, rukun Islam 5 perkara kan, salah satunya puasa di bulan Ramadan. Ada yang cakap Ustaz cukuplah solat taubat je. Aku dah bertaubat nanti Allah hapuskan semua dosa aku. Macam mana Ustaz? Mana boleh macam tu. Dia dengan Allah ni bukan kita kauting pakai macam kauting dengan Pak Long. Jangan main. Dia ketetapan Tuhan, benda tetap tu darurat, benda yang maklum bidarurah. Benda semua orang tahu. Betul. Tinggal puasa berdosa. Betul. Tinggal puasa saja-saja berdosa. Sebab itu ada penguasaan di negeri-negeri. Ada yang negeri memang akan serbu, tangkap orang. Dia pergi cari sampai di mana kawasan-kawasan. Hotspot. Dia ada cerita, ada cerita kawan saya ni dia tak Islam. Kami duduk satu meja lah, kami minum-minum kan. Petang tu sehari 2 lagi nak puasa. Masa minum kawan saya kata, tahun ni aku tak nak syubat dengan kau orang. Saya terkejut. Kata kenapa? Rupanya kawan-kawan yang tak puasa ni suruh kawasan yang India ni, tolong yang tak Islam ni, tolong belikan makanan. Kalau dia pergi makanan mestilah tak kena tangkap. Kau rasa pergi tengok, Mutu Sami beli. Tak ada kena. Rupanya Mutu Sami beli untuk Ahmad, untuk Abu. Sebab itu ada kawan, ni cerita lawak lah, tanya dengan Mamak, ini bulan puasa macam mana? Bulan puasa biasalah, kata. Berniaga okey. Okey, kalau bulan biasa-biasa punya bulan, mi goreng 3 kilo tapi bulan puasa 5 kilo. Rupanya tengah hari ada yang pergi ikut pintu belakang kan. Beli. Tapi saya tak tahulah kat mana benda ni berlaku. Mungkin ya, mungkin tidak. Ini cerita lama. Saya tidak mahu bersangka buruk dengan sesiapa. Dan saya bersangka baik dengan semua orang. Kalau pergi beli pun mungkin dia beli untuk anak dia yang tak berpuasa. Mungkin juga ada isteri yang uzur. Mungkin juga ada ibu yang uzur dia cari makanan. Tapi kalau you jujur, tak payah sembunyi-sembunyi lah. Betul. Tak yang ikut pintu belakang kan, bawa plastik hitam ikut pintu belakang kan. Lepas tu orang semua petang tu kita letih, dia elok je segar. Dia nampak kuat. Tapi saya ada pengalaman masa kat kampung dulu kan. Kampung, ni cerita budak kampung. Saya kampung Sungai Cor dulu kan. Bulan puasa kita memang rajin mandi sungai. Allah Akbar. Bulan lain tak rajin, tapi bila bulan puasa rajin mandi sungai. Kawan-kawan tiap hari, masa tu saya tak Islam lagi, panggil, Ravi jom mandi sungai, Ravi, sebab saya orang seorang satu keluarga India kata. Ravi jom mandi sungai. Saya pun ikut kan. Kau puasa kan? Puasa. Menyelam lama. Ini apa kata? Sambil menyelam minum air. Memang betul. Sambil menyelam minum air. Dia selam lama keluar petang segar. Sungai kan, sungai kampung ni air dia fresh. Air dia memang menghilangkan dahaga. Balik pula mak cakap, puasa ke? Puasa. Tapi jumpa kawan-kawan baru dia kata, kau ingat tak dulu bulan puasa kita pergi mandi? Kau kira balik, kau ganti puasa-puasa tu. Kalau tak cukup liang lahat besok. Jadi saya nak beritahu bahawa yang sudah tu sudah. Kita tak tahu dulu kejahilan kita punya suasana, environment, bila belajar dekat overseas, environment, dan mungkin itu juga mempengaruhi kita kan, suasana. Betul. Jadi jangan diberi alasan lagi. Bila kita dah sampai ke satu tahap, kita mesti sedar. Kita mesti buat kira-kira. Hutang dengan manusia, hutang dengan Tuhan. Hutang dengan manusia sebelum mati kena selesai.
Kalau sebab itu selepas mati, selepas meninggal, dekat masjid atau dekat mana-mana tempat kita disolatkan, wakil keluarga akan bercakap, akan tanya ada apa tak hutang, tolong halalkan. Kalau tak tuntut juga, kalau tuntut dengan waris. Tapi yang perintah Tuhan ni, yang solat tertinggal, yang zakat tak bayar, yang bulan puasa, kalau spesifiknya puasa, kita kena kira. Tolong kira. Saya kira kalau kira betul-betul ni banyak ni. Betul. Masing-masing kira kan. Masing-masing kira. Senyum macam tu kan. Kena kira kat rumah. Slow-slow pergi kat pejabat agama atau pergi kat pusat zakat. Dik, boleh tak contohnya? Contohnya ada orang tu tinggal puasa, kita kata, kalau nak kata kita pun nampak gentleman lah. Abang dulu masa belajar kat overseas, abang tinggal puasa dik, boleh tolong kira tak berapa fidyah? Contohnya kan. Mungkin juga ada yang kata, contohnya kan ada kawan abang ni dia segan nak datang nak tanya. Biasa kita akan jual macam tu. Dia tak nak cakap dia. Adalah orang tanya, saya tolong sampaikan aja. Itu pun tak apa. Itu pun tak apa, kita faham. Dia macam orang mengaji lah. Mengaji sekarang, kalau dia lancar, dia nak join tadarus. Kalau tak lancar, dia tak nak join tadarus. Ataupun dia cari jalan-jalan untuk mengelakkan. Tapi sampai bila? Betul. Benda yang patut kita malu, patut kita tak malu, janganlah kita malu. Betul. Bab ilmu, bab mengaji, bab hukum hakam, jangan malu. Innallaha la yastahyi minal haq. Allah Subhanahu wa taala tidak malu untuk menyatakan kebenaran. Ya betul. Apa-apa yang benda tak tahu, tolong tanya. Clearkan supaya kita tak bawa benda tu untuk berpanjangan. Masya Allah, sangat cantik jawapan Ustaz. Jadi Ustaz, kita ada soalan seterusnya daripada Facebook, daripada Sahziatul Sidik. Soalannya, bagaimana puasa bagi kaum Nasrani, iaitu umat Nabi Isa AS yang berpuasa selama 40 hari dan tidak makan daging dan hanya minum susu sahaja dan vegetarian sahaja? Bolehkah kita sebagai umat Islam menjadi seorang vegetarian, iaitu tidak makan ikan, daging dan hanya memakan sayur-sayuran sahaja? Terima kasih kepada Sahziatul Sidik atas soalan yang sangat baik. Saya serahkan kepada Al-Fadhil Ustaz. Silakan. Terima kasih kepada Sahziatul Sidik atas soalan tadi. Betul, Bani Israel ini dia ada macam-macam. Sebab tu kita kata ditukar. Allah suruh puasa 30 hari, ditambah. Ditukar daripada bulan Ramadan pergi puasa bulan lain, ditambah 10 hari. Lepas tu bila tambah 10 hari ini, ramai yang sakit, kemudian tambah lagi nazar, ditambah jadikan 50 hari. Begitu jugalah dia bernazar untuk tidak makan daging, tidak makan itu, tidak makan ini. Sedangkan dalam kitab-kitab mereka, Taurat ataupun Injil dan kitab sama ada, semua kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, benda yang halal itu jelas. Benda yang halal itu jelas. Daging halal. Kenapa kita pergi haramkan? Bayangkan bila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beritahu kepada salah seorang isteri baginda takkan makan madu. Baginda bermalam di rumah salah seorang isteri, baginda disajikan oleh isteri tersebut dengan madu yang diranih dengan herba. Nabi makan, Nabi pulang berjumpa dengan isteri yang lain. Isteri yang lain kata, "Wahai Rasulullah, kenapa mulut tuan bau? Aku tidak selesa bau tersebut." Maka Nabi pun bersumpah, "Aku takkan makan madu. Wallahi lan a'udu ilaihi abada." Aku takkan makan madu dah lepas ni. Oleh demikian Allah turunkan ayat. Allah kata, "Ya ayyuhan nabi, lima tuharrimu ma ahallallahu lak." Hei Nabi, kenapa engkau haramkan benda yang halal untuk engkau? Jadi Allah tegur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam isu madu je. Ini pula isu berkaitan dengan daging. Cuba kita lihat, benda simple aja, saintifik. Tengok gigi kita. Gigi kita ada gigi geraham, gigi kacik, gigi itu, gigi ini. Betul. Semua gigi-gigi ini Tuhan tak bagi untuk makan sayur. Kalau sayur tak payah gigi geraham. Gigi geraham ni dia kena kisar kuat. Betul. Untuk sayur tak payah kisar kuat. Kemam-kemam macam boleh hancur dah. Betul. Jadi Tuhan jadikan ni pun mulut kita ni dengan gigi yang ada pun menggambarkan bahawa kita kena makan makanannya perlukan kepada kisaran. Jadi daging samalah. Oleh demikian daging adalah salah satu part makanan yang perlu kita makan. Ikan pun sama. Dia dari sudut dietitian ni, dari sudut diet yang seimbang, daging kena ada. Ikan pun kena ada. Daging kena ada protein kan. Kemudian ikan pun kena ada. Omega dan sebagainya. Begitu juga sayur-sayuran pun kena ada. Vitamin-vitamin pun kena ada. Semua ini kena seimbang. Barulah kita sihat. Kalau makan sayur sepanjang tahun tak sihat. Kita kena ada kesihatan. Seminggu sekali
dinasihatkan seminggu sekali kena makan daging. Paling tidak daging itu sebesar kalau orang doktor sebut sebesar kotak mancis lah. Seminggu sekali kena makan. So Nabi SAW suka makan kambing. Betul. Saya pun suka makan kambing. Sama Kan? Semalam pun saya makan kambing kan. Makan kambing kan. Jadi makan daging ini salah satu sunnah Nabi SAW. Walaupun tidak setiap hari, tapi ada hari-hari kita makan. Namun berpuasa, tidak makan sayur, tidak makan daging, tidak makan ikan adalah sesuatu yang tidak betul dan tak perlulah kita contohi Bani Israel. Bani Israel ni banyak dia punya penyelewengan daripada perintah Tuhan yang asal. Masya Allah, sangat cantik penjelasan Ustaz. Jadi Ustaz, kita ada soalan seterusnya daripada Facebook juga, daripada saudari Nurul Hidayah Saifuddin. Soalannya, bagaimanakah puasa Nabi Yunus? Benarkah ada yang menyatakan Nabi Yunus puasa di saat diri ditelan ikan nun, iaitu sepanjang 40 hari di dalamnya? Adakah Nabi Yunus berbuka puasa selepas diri dimuntahkan? Mohon pencerahan daripada Ustaz. Terima kasih kepada saudari Nurul Hidayah Saifuddin atas soalan yang sangat baik. Saya serahkan kepada Al-Fadil Ustaz. Terima kasih. Dia dari sudut teksnya ataupun dari sudut faktanya saya tak jumpalah betul atau tidak Nabi Yunus AS berpuasa dalam perut ikan nun. Kalau ia pun baginda berpuasa, itu adalah disebabkan baginda berada di dalam perut ikan. Nak makan apa dalam perut ikan? Betul. Tak ada makanan untuk dimakan. Apa yang baginda nak makan? Satu. Keduanya, dalam perut ikan tu tak ada siang, tak ada malam. Dalam perut ikan gelap. Betul. Kan? Fanada fiz zulumat. Kan Quran sebut Nabi Yunus alaihissalam menyeru Tuhan dalam kegelapan perut ikan tadi tu. Jadi mana siang, mana malam. Jadi dia puasa ini mesti tahu bila matahari terbit, bila matahari tenggelam, semua tu kena tahu. Barangkali yang dinamakan Nabi Yunus berpuasa itu sebab dia tidak makan, tidak minum. Barangkali itulah puasa. Itulah puasa, tidak makan, tidak minum, tidak ada makanan untuk makan, tidak ada makanan untuk minum. Dan Nabi Muhammad SAW sendiri pun bila pulang ke rumah isteri baginda pulang, bila baginda pulang, bagi tanya, wahai Zainab, ada apa untuk kita makan pagi ini? Zainab kata, tak ada apa-apa wahai Rasulullah. Begitu juga Nabi tanya pada Aisyah Ummul Mukminin. Tanya pada Aisyah, wahai Aisyah, ada apa untuk aku makan pagi ini? Tak ada apa-apa untuk dimakan wahai Rasulullah. Kalau begitu aku puasa. Tak ada benda nak makan. Tak apa, aku puasa. Jadi daripada lapar saja-saja, niatkan puasa. Sebab itu puasa sunat ini, kita boleh berniat sebelum tergelincir matahari, sebelum pukul 12 lebih. Kita boleh berniat lagi. Tapi kalau puasa Ramadan ini, kita kena berniat pada malam hari ataupun sebelum tu kita dah berniat. Sebab itu ulama kita kadang kat masjid akan bagi tahu kan, kita boleh puasa niat 1 bulan keseluruhan dan kita ingatkan setiap hari kita berniat puasa. Sebab itu kalau kita kat kampung-kampung, masjid-masjid buat selesai aja solat sunat tarawih, nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhan fi hadhihi sanati lillahi ta'ala. Ramai-ramai kita akan berniat. Jadi nak beritahu Nabi Yunus berpuasa, berpuasa kerana tak ada benda untuk makan. Betul. Dan pada dalam keadaan itulah sebab saya sebut juga bagaimana Nabi Muhammad SAW bila keadaan tak ada makanan, baginda pun akan terus berpuasa. Masya Allah, sangat cantik jawapan Ustaz. Jadi Ustaz, kita ada soalan seterusnya daripada Facebook, daripada Siti Rohaya Arifin. Soalannya, bagaimana pula dengan ibadah di bulan Ramadan? Adakah mereka juga suruh bersedekah, membaca Al-Quran, juga memuliakan jiran-jiran? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih kepada Rohaya Arifin atas soalan yang sangat baik. Ya, baginda Rasulullah SAW seperti yang diriwayatkan, ajwadu ma yakunu Rasulullah SAW fi syahri Ramadan. Baginda sangat pemurah di bulan Ramadan. Bulan lain baginda pemurah, di bulan Ramadan lagi baginda pemurah. Termasuklah bab berkaitan dengan sedekah. Kemudian juga yang membaca Al-Quran dan memuliakan jiran. Jadi membaca Al-Quran sebab kemuliaan bulan Ramadan adalah kerana Allah pilih bulan ini untuk turunkan Al-Quran daripada Lauhil Mahfuz ke lapisan langit yang pertama. Yang berikutnya adalah kita disuruh juga memuliakan jiran. Ya, kita disuruh memuliakan jiran. Memuliakan jiran ni tak mesti bulan puasa saja. Bulan-bulan lain pun. Kerana baginda beritahu, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Sesiapa yang beriman pada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia memuliakan, menjaga atau menghormati
jiran tetangga, tidak menyakiti mereka. Sehingga zaman Nabi SAW, jiran-jiran ini boleh mewarisi harta pusaka. Masya Allah. Sehinggalah ayat pusaka diturunkan, dinasahkan. Tak boleh lagi dah sahabat ataupun jiran-jiran ini semua mewarisi harta pusaka. Sampai begitu sekali dimuliakan jiran tetangga. Lebih-lebih lagi di bulan puasa ini, eloklah kita perelokkan dan memurnikan lagi dan melanjutkan lagi persaudaraan sesama jiran tetangga. Sebab apa-apa berlaku, jiran kita yang datang. Mungkin saudara kita duduk kat Kedah, betul, tapi jiran kita dulu. Sebab itu jiran dengan kita, Quran menyajikan, Quran menghubungkan hubungan kekeluargaan. Muliakanlah jiran-jiran ini. Ya. Masya Allah, sangat cantik je Pak Ustaz. Betul lah Pak Ustaz kata tu. Bila kita meninggal esok, bukannya kita kuburkan diri kita sendiri, jiran-jiran juga yang datang, saudara mara kita juga yang datang. Jadi muliakan jiran di bulan puasa ini, insya-Allah kita eratkan silaturahim sesama umat Islam dan juga sesama jiran-jiran kita, insya-Allah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita nak melabuhkan tirai di TV3, namun jangan ke mana-mana, kita masih lagi berbaki 30 minit di siaran TV9. Kembali selepas ini dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, kembali semula kita di dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, dengan berbaki lebih kurang masa 30 minit di siaran TV9. Dan suka saya nak ingatkan, topik yang kita sedang kupas pada pagi ini ialah berkenaan dengan puasa umat terdahulu. Jadi sekiranya terdapat sebarang soalan ataupun kemusykilan, boleh terus hubungi kami di talian 1800881677 ataupun terus di ruangan Facebook kami di Facebook Tanyalah Ustaz TV3. Baik, kita nak terus meraihkan soalan daripada penonton kita daripada saudari Rahimah Saud. Soalan daripada Facebook, insya-Allah. Soalan yang pertama, adakah terdapat kemuncak puasa umat yang terdahulu seperti kemuncak puasa umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu seperti puasa bulan Ramadan? Yang kedua, apakah reaksi yang ditunjukkan oleh orang-orang Yahudi semasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, aku lebih berhak ke atas Musa daripada kamu, tentang puasa Ashura? Terima kasih kepada saudari Rahimah Saud atas soalan yang sangat baik. Saya serahkan kepada Al-Fadhil Ustaz. Silakan. Ya. Pertama sekali, ada tak puasa kemuncak ke atas umat-umat terdahulu? Seperti mana dalam beberapa nota ataupun beberapa nukilan yang sempat saya capai dalam kitab-kitab tafsir maupun kitab-kitab fiqh, bahawa umat terdahulu mereka juga diperintahkan berpuasa seperti mana diperintahkan puasa ke atas umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti mana puasa bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan. Seperti mana kita sebut bahawa Allah perintahkan ke atas Bani Israel berpuasa seperti mana puasa ke atas umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 30 hari. Mereka tambah 10, tambah lagi 10 jadi 50. Jadi itulah kemuncak mereka berpuasa, dan puasa mereka juga ada kaitannya dengan bantuan dan nusrah daripada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi disebabkan mereka suka tukar perintah-perintah Tuhan ni, maka mereka menerima musibah yang berpanjangan. Satu. Keduanya, Allah Subhanahu wa taala berikan kefarduan puasa ke atas umat ini untuk membuktikan bahawa umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih konsisten. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih bertanggungjawab terhadap perintah yang diberikan. Mana ada orang kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tambah puasa fardu. Kan dia aku nak puasa 3 hari lagi lah, tambah. Mana boleh. Bila masuk raya, nampak anak bulan raya, tak boleh puasa dah. Diharamkan makan. Diharamkan berpuasa pada hari raya puasa maupun hari raya haji. Dua hari raya ni tidak boleh kita tidak dibenarkan berpuasa, supaya kita nampak macam orang lain. Itu yang satu. Yang keduanya berkaitan dengan apakah reaksi Bani Israel bila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beritahu, ana ahaqqu bi Musa minkum. Mereka menjadi tak boleh terima pandangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebab Nabi Muhammad bukan daripada Bani Israel. Betul. Mereka tak boleh terima. Mereka tak boleh terima kerana apa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beritahu bahawa Nabi Muhammad adalah lebih aula ke atas Nabi Musa alaihi salam. Pertamanya,
Allah Subhanahu wa taala menjadikan para nabi dan para rasul ini seperti saudara. Mereka disebut sebagai al-ikhwah. Ikhwah fi risalah. Mereka adalah bersaudara dalam menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh demikian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang bersaudara dengan Nabi Musa alaihi salam. Kita pun tahu bila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pergi Isra Mi'raj, di antara nabi yang ulang-alik Nabi bincang mengenai solat adalah Nabi Musa alaihi salam. Ada Nabi Musa alaihi salam, sahabat Nabi Musa alaihi salam juga termasuk dalam nabi yang digelar sebagai ulul azm minal rusul. Nabi-nabi dari kalangan ulul azm. Sebab Nabi Musa alaihi salam umurnya panjang, tempohnya lama. Perjuangan dia daripada Palestin, daripada Mesir pergi ke Palestin, kemudian pergi pula ke negara-negara lain. Jadi Allah nak gambarkan perjuangan yang dilalui oleh Nabi Musa alaihissalam, ada persamaan yang dilalui oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka tak boleh terima mengenai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bila sebab aku lebih aula ke atas Musa, sebab aku lebih tahu siapa Musa dan aku lebih mengenali Nabi Musa alaihissalam kerana risalah samawiyah itu adalah sama dengan kami. Sebab Bani Israel menganggap bahawa Nabi itu mustahil, Nabi akhir zaman. Walaupun Taurat, Injil sebut akan ada Nabi akhir zaman, mereka tak boleh terima bila Nabi itu datang dari kalangan orang Arab Quraisy. Bukan daripada bangsa dia. Bukan daripada bangsa mereka. Sebab itu mereka tak boleh terima. Bila Nabi Muhammad sebut, itu adalah satu tamparan hebat untuk Bani Israel. Walaupun aku ni Quraisy, Nabi engkau orang ni dari kalangan Bani Israel, tapi kami tetap bersaudara. Sebab mereka berpendapat, iaitu golongan Yahudi berpendapat bahawa we are chosen people, we are the chosen one. Mereka menganggap mereka lah yang terpilih, mereka lah yang termulia. Tapi bila Nabi Muhammad beritahu aku adalah lebih aula ke atas Musa, itu adalah satu tamparan. Menghapuskan sistem kasta, menghapuskan sistem double standard dari kalangan utusan-utusan Nabi. La nufarriqu baina ahadim mir rusuli. Kita tidak boleh membezakan antara satu nabi dengan satu nabi lain. Kita mengangkat nabi ini lebih afdal daripada nabi ini. Tidak boleh. Tidak boleh. Semua nabi, semua rasul adalah sama. Saya kena beriman dengan Nabi Isa alaihissalam, saya kena beriman dengan Nabi Musa alaihissalam. Saya kena percaya dan saya kena beriman dan saya kena menghormati mereka seperti mana saya menghormati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah, sangat cantik jawapan Ustaz. Jadi Ustaz, kita ada soalan seterusnya daripada pemanggil kita. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Daim Fahmi dan Datuk Farid Rawi Abdullah. Saya Umar Abdul Majid dari Felda, Cini, Timur 3, Pekan Pahang. Assalamualaikum Datuk dan Dai. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya, soalan saya begini Datuk. Datuk, kita sedia maklum dah panjang lebar Datuk menerangkan mengenai puasa umat-umat yang terdahulu. Soalan saya Datuk, adakah puasa umat-umat yang terdahulu daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disyariatkan pada bulan Ramadan ataupun ada yang berpuasa pada lain bulan selain daripada bulan Ramadan sebagaimana kita lakukan sekarang ini? Itu soalan saya Datuk dan Dai. Terima kasih banyak Datuk dan Dai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan Haji Omar Abdul Majid, salah seorang pemanggil tetap kita setiap hari. Saya serahkan jawapannya kepada Al-Fadhil Ustaz. Silakan. Ya, terima kasih kepada Tuan Haji Omar Abdul Majid atas soalan tadi. Seperti mana dalam beberapa kenyataan yang saya bacakan tadi, bahawa Bani Israel ataupun ahli kitab juga pernah difardukan puasa Ramadan. Maksudnya Ramadan ini bukan umat Nabi Muhammad saja yang difardukan puasa, umat-umat terdahulu daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga pernah difardukan berpuasa di bulan Ramadan. Bukan kita saja, umat terdahulu pun ada yang difardukan berpuasa di bulan Ramadan. Cuma puasa mereka itu berbeza dengan puasa kita. Dari sudut tak penambahan hari, pengurangan hari, bukan perintah. Allah perintahkan mereka berpuasa 30 hari seperti mana kita diperintahkan. Kan? Kita disuruh puasa sumu li ru'yatihi waftiru li ru'yatihi. Berpuasalah dengan melihat anak bulan dan berbukalah dengan melihat anak bulan. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Sesiapa di antara kalian yang melihat anak bulan, maka hendaklah dia berpuasa.
Semua ini jelas dalam syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh kita tambah, tidak boleh kita kurang. Saya tak boleh puasa satu hari awal dan saya tak boleh lanjutkan satu hari lagi berpuasa apabila saya telah kelihatan anak bulan 30 hari dan berpuasa dari terbit fajar shadiq sampailah tenggelam matahari. So ini consistently kita buat. Secara berterusan kita buat. Berbeza dengan Bani Israel. Mereka diperintahkan puasa 30 hari di bulan Ramadan, tapi mereka tukar. Mereka tidak lagi mengamalkan puasa 30 hari ditambah 10 hari. Bahkan mereka pindahkan puasa di bulan Ramadan. Dipindahkan sebab mereka tak nak puasa di musim panas. Sebab perkataan Ramadan itu kan asal daripada Ra, Mim, Dad. Ramadan bermakna panas, susah, letih, kering. Jadi ramad, dia panas. Jadi sebab itu Bani Israel dia tak mau puasa. Dia tak nak puasa. Oh, kita diperintahkan puasa ya bulan Ramadan ni. Panas. Apa kata kita pindahkan puasa bulan Ramadan ni pergi ke bulan lain? Oh, suka-suka hati. Mana boleh. Jadi itu yang dilakukan oleh Bani Israel. Masya Allah, sangat cantik jawapan Ustaz. Jadi Ustaz, kita sebelum nak menjawab soalan lagi daripada para penonton, kita nak berehat seketika. Kembali selepas ini dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, kembali semula kita di dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru, dengan topik kita pada pagi ini berkenaan dengan puasa umat terdahulu. Jadi sekiranya terdapat sebarang soalan ataupun kemusykilan, boleh terus hubungi kami di talian 1-800-88-1677 ataupun terus di ruangan Facebook kami di Facebook Tanyalah Ustaz TV3. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kita nak terus meraihkan soalan daripada penonton kita daripada Facebook. Soalannya daripada Casey. Soalannya, bagaimanakah yang sepatutnya untuk kita mengikuti cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih kepada Casey atas soalan yang sangat baik. Saya serahkan kepada Al-Fatihah Ustaz. Terima kasih kepada Casey atas soalan yang untuk kita menjejaki puasa yang paling afdal adalah puasa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bermula daripada melihat anak bulan sampailah baginda bermula puasa. Baginda berpuasa mengikut seperti mana diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baginda bersahur dan wabil asharihum yastaghfirun, dan pada waktu sahur itu baginda bangun, makan dan lapik perut, kemudian baginda beristighfar, baginda membaca ayat-ayat suci Al-Quran, sampailah di siang hari itu baginda akan sibuk dengan urusan-urusan keagamaan, urusan-urusan dakwah, urusan-urusan membangunkan ummah dan juga mewujudkan persekitaran yang sehat. Kemudian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beritahu bahawa di hujung Ramadan, di hujung puasa itu berbuka puasa yang paling afdal adalah bila masuk itu terus berbuka puasa. Betul. Terus berbuka puasa kerana di antara amal soleh ialah melewatkan sahur dan mengawalkan berbuka puasa. Apa Nabi buat di malam hari? Nabi akan berqiyamul lail. Sebab itu ada wujudnya solat sunat tarawih. Solat sunat tarawih ni walaupun kita tak buat seperti mana environment, Nabi buat dua, Nabi tawaf, Nabi rehat, sebab itu namakan sebagai solat sunat tarawih. Tarawih ni mungkin dia kata rahayu yurawihu, ataupun dia suatu yang merehatkan, direhat-rehat dalam solat dan ada selingan, ada acara ataupun ada aktiviti-aktiviti sampingan yang lain. Kalau kita di Malaysia, kita solat dan kita berselawat. Betul. Subuhun qudusun rabbuna wa rabbul malaikati warruh. Kita berselawat kan, Allahumma salli ala Muhammad sallallahu wasallam alaihi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad sallallahu wasallam alaihi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad, atau Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammad sallallahu wasallam alaihi. Kita anggap itu sebagai satu waktu istirahat. Sebab kita di Malaysia, bulan puasa kita kerja. Betul. Kalau di setengah negara Arab, bulan puasa mereka cuti. Betul. Mereka cuti. Kita
bekerja. Jadi oleh demikian, sama ada kita solat sunat tarawih dengan menunaikannya mengikut bilangan-bilangan yang telah ditetapkan, itu hak masing-masing dan juga pendekatan masing-masing. Tapi pastikan tak ada malam yang kita tidak berterawih. Jangan ada yang bergaduh 8 ke 20, 8 ke 20, ikut ketetapan negeri masing-masing, ikutkan lapangan masa masing-masing. Sebab itu di antara Nabi SAW, bagaimana puasa Nabi. Siangnya Nabi, sebab Nabi akan kuat bersedekah. Banyak benda yang kita boleh lihat dari sudut kesempurnaan puasa di siang Ramadan dan juga malam Ramadan. Yang nama Ramadannya 1 bulan aja Allah sajikan, Allah datangkan sebagai satu peluang keemasan. Sebab itu Nabi sebut Ramadan ila Ramadan kaffaratul lima bainahuma. Dari Ramadan tahun lepas ke Ramadan tahun ini, penebus dosa. Benar. Tebus dosa. Masuk Ramadan kali ini, tebus dosa. Ramadan tahun depan, tebus dosa. Jadi begini Da'i Fahmi, saya melihat bahawa bila saya kumpul semua, melihat pada semua amalan-amalan, semua sajian-sajian Tuhan, peluang-peluang Allah berikan sebagai tebus dosa ni, sebenarnya Allah mahukan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sentiasa berada dalam keadaan tak ada dosa. Benar. Solat penebus dosa, zikir tebus dosa, doa tebus dosa, baca Quran tebus dosa. Begitu juga Jumaat ke Jumaat tebus dosa, Ramadan ke Ramadan tebus dosa, umrah ke umrah tebus dosa. Jadi kita diberi peluang untuk tebus dosa supaya umat Nabi Muhammad dilihat sebagai umat yang sentiasa dalam keadaan tidak berdosa dan disajikan peluang untuk tebus dosa mereka. Masya-Allah. Hidupkan ikut macam mana Nabi SAW mahukan kita berpuasa. Masya-Allah. Jadi Ustaz, berkenaan kita nak mengikuti bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa. Saya nak selitkan juga soalan berkenaan dengan soalan daripada saudara kita tadi. Bila kita meneliti balik kisah-kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di waktu bulan Ramadan ada perang-perang yang terjadi. Dan apabila sampai ke waktu kita ini, pada umat yang terdahulu apabila datangnya bulan Ramadan sangat dirindui, diraikan bulan Ramadan itu, dan mereka apabila nak habis bulan Ramadan itu mereka sangat orang kata hiba, sedih. Tapi kita di bulan Ramadan yang kali ini kita boleh nampak sekeliling kita awal-awal dah nak sambut raya Aidilfitri, dan apabila datangnya bulan Ramadan mula dah kata alah kena puasa, memang letih lah nanti, memang habislah aku lapar lah. Jadi apakah yang kita boleh lakukan? Apakah nasihat dan pandangan Ustaz untuk kita ubah mindset masyarakat kita apabila datangnya bulan Ramadan adalah satu bulan yang mana kita kena gembira, bulan yang mana kita kena raikan, bulan yang mana apabila dan habis Ramadan nanti kita perlu ada rasa sedih, rasa kesal, kita sampai lagi kita bulan Ramadan akan datang, kita kena ada rasa macam tu. Bagaimana untuk kita mengubah mindset masyarakat itu, Ustaz? Silakan. Paradigma ni sangat penting. Terutamanya bila kita nak sambut Ramadan. Sesuatu amalan Tuhan beri pada kita, satu bentuk amalan untuk penyucian jiwa, untuk menjadikan kita orang lebih baik, dapat nilai takwa tadi, la'allakum tattaqun. Semua ni adalah proses. Allah Subhanahu wa taala datangkan dalam 11 bulan ni, 1 bulan Allah suruh kita berpuasa. Kita berpuasa kerana Allah Subhanahu wa taala. Kita tinggalkan makan, tinggalkan minum, tinggalkan syahwat kerana Allah. Kita dilatih dengan sifat-sifat positif supaya tak makan, tak minum, tak ada syahwat, ditahan. Kerana itulah sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah. Allah tidak makan, Allah tidak minum, Allah tidak kahwin, Allah tidak beranak, tidak diperanakkan. Jadi semua itu disebut oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani sebagai salah satu motivasi kepada orang yang berpuasa supaya wujud sifat Rabbani. Terjalin indah hubungan dia dengan Tuhan. Itu yang mustahak kita mesti lihat. Supaya kita tak lihat bulan puasa ini adalah satu bulan yang membebankan. Ya, kena bangun 5 pagi, 4 pagi, dah masuk puasa pula dah. Jadi ada unsur-unsur sedikit sebanyak rasa beban puasa ini. Susah. Yang namanya syurga itu memang mahal. Benar. Untuk dapat syurga memang mahal. Jadi bulan ni lah bulan untuk kita jadikan sebagai bulan untuk semaksimum mungkin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita sebut Nabi Adam alaihi salam bila turun ke bumi, Nabi Adam berpuasa. Bila Nabi Yunus alaihi salam dalam perut ikan, Nabi Yunus berpuasa. Dan kita boleh lihat bagaimana kaitan puasa itu pula dengan doa. Nak bagi tahu sebab bulan puasa ini bulan yang mana Allah Subhanahu wa taala kabulkan doa kita, dah fahami? Benar.
Allah kabulkan doa. Di antara hadis Nabi SAW, baginda bersabda, doa orang yang berpuasa akan dikabulkan oleh Allah sehingga dia berbuka puasa. Hatta yuftir. Jadi daripada pagi ni sampai tenggelam matahari, doa kita mustajab. Cuma kita nak tanya, berapa ramai di antara kita yang berdoa pula? Betul. Kita ni tak berdoa macam kita ni tak ada perlukan apa-apa dah. Dalam dunia, betul tak? Cuba lihat dalam ayat 186 surah Al-Baqarah ni. Ayat 186 dalam surah Al-Baqarah, Allah berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ya. Tengok ayat itu betul-betul. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Terima kasih kepada penerbit. Sajikan ayat ni. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Cuba lihat. Apabila mereka bertanya mengenai aku ini hampir. Aku ini hampir. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu mengenai aku, maka beritahu kepada mereka. Beritahu kepada mereka dalam kurungan itu sepatutnya tak ada pun tak apa. Sebab dia adalah nak memberi tafsiran. Kita tengok balik ayat tu. Tengok balik ayat. Allah Subhanahu Wa Taala beritahu kebanyakan ayat. Cuba fokus pada sa'alaka. Sa'alaka. Dalam Al-Quran ada 13 ke 14. Saya tak ingat pasti, tapi 13 ke 14 tempat Allah gunakan sa'alaka. Yas'alunaka. Mereka bertanya kepada engkau Muhammad, bertanya kepada engkau. Bila bertanya kepada engkau, kebanyakan, keseluruhan ayat, ya, dalam 13-14 ayat ni, bila mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad, katakanlah qul wa idza sa'alaka ibadi fa inni qarib. Kalau ayat sebelum itu, yas'alunaka 'anil anfal, qulil anfalu lillahi war rasul. Mereka bertanya kepada engkau mengenai harta rampasan, katakanlah yas'alunaka 'anil mahid. Mereka bertanya kepada engkau perihal wanita yang datang haid, qul huwa adhan fa'tazilun nisaa fil mahid. Dia mesti ada qul, sa'alaka, gandengan sa'alaka mesti qul. Cuba lihat ayat ni, ada tak qul? Ayat 186, ada tak qul? 186 saya akan ibadah. Ada tak wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib? Tak ada qul. Tak ada qul. Kalau ikutkan wa idza sa'alaka ibadi anni qul fa inni qarib. Qul tak ada. Dia telah keluar daripada tradisi ayat-ayat yang lain. Satu ayat ni je dalam Quran. Tak ada qul. Allah nak beritahu, masa korang puasa, kau minta, aku dekat. Aku akan kabulkan. Nak beritahu betapa pantasnya Tuhan perkenankan doa orang yang berpuasa. Sampai qul pun tak ada dalam ayat tu. Tak ada. No delay. Nak beritahu tidak ada penangguhan, tidak ada kelewatan. Nak memberitahu kepada manusia, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Qul pun tak ada. Jadi ini satu keistimewaan yang Allah sajikan kepada mereka yang berpuasa. Sebab itu Nabi-Nabi berdoa, Nabi Adam AS berdoa, Nabi Yunus AS berdoa dalam keadaan perut mereka kosong, urat saraf mereka semakin mengecut, mereka menada tangan kepada Allah. Allah tidak kata tidak kepada mereka. Allah akan kabulkan doa mereka. Kita ni umat akhir zaman, tak ada siapa pun yang tidak berhajat kepada Allah. Ada tak siapa-siapa yang tidak berhajat kepada Allah? Tak ada. Hajat saya paling besar, semoga Tuhan beri keampunan terhadap dosa-dosa saya. Hajat saya paling besar, mati dalam keimanan. Hajat saya yang lain, biarlah anak-anak saya jadi anak-anak soleh dan soleha. Hajat saya paling besar ialah supaya saya ada keluarga yang bahagia. Dunia akhirat kami berjaya. Hajat paling besar, saya tidak ada sengketa dengan sesiapa. Kalau saya mati, tak ada siapa-siapa pun yang akan menuntut apa-apa daripada saya. So yang ni semua hajat kita, umat ini. Jadi kita perbanyakkan doa. Bulan Ramadan, selain daripada bulan kita memperbanyakkan ibadat baca Quran, solat-solat sunat yang lain, kita juga digalakkan untuk banyakkan berdoa. Masya Allah, sangat cantik jawapan Ustaz. Jadi Ustaz, jawapan Ustaz tu kita kira sebagai satu kesimpulan buat topik kita pada pagi ini, iaitu puasa umat terdahulu, dan kita nak memberkati majlis kita pada pagi ini dengan doa daripada Al-Fadhil Ustaz. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Ya Allah ya Tuhan kami, di penghujung majlis pada pagi ini kami menadah kedua tangan kami ke hadrat-Mu ya Allah. Amin. Mohon limpah kurnia dan juga belas ihsan daripada-Mu ya Allah. Kau berilah kami keampunan terhadap dosa-dosa kami ya Allah. Amin. Sama ada dosa-dosa kecil maupun dosa-dosa besar. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampunkanlah dosa-dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami, dosa sanak saudara kami, dosa ahli keluarga kami, Amin. dosa sahabat andai kami, jiran tetangga kami. Amin. Ya Allah, janganlah hendaknya seorang pun yang keluar daripada majlis pada pagi ini melainkan mereka telah meraih keampunan daripada-Mu ya Allah. Amin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, di bulan yang penuh barakah ini kami mohon Kau berilah kami kekuatan untuk terus berpuasa di siang hari dan menghidupkan malam-malamnya, dan berilah kami kekuatan untuk membaca Al-Quran, untuk memperbanyakkan zikir dan juga untuk memperbanyakkan doa. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, mudah-mudahan Ramadan kali ini adalah Ramadan yang terbaik untuk kami. Ya Allah, kami juga mohon apalah kiranya Kau bebaskan ahli-ahli keluarga kami yang telah terlebih dahulu daripada kami kembali kepada Engkau ya Allah, daripada siksaan api neraka. Jadikan mereka min utaqa'i syahri Ramadan. Amin. Mereka yang dibebaskan di bulan Ramadan. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami bersyukur kepada Engkau kerana kami dipertemukan dengan Ramadan kali ini. Engkau adalah Tuhan yang Maha Pengasih, Tuhan yang Maha Pemurah, Tuhan yang sentiasa mendengar rintihan hamba-hambanya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz kerana sudi mengupas topik kita pada hari ini, iaitu kisah Ramadan dari Al-Quran, puasa umat terdahulu. Dan terima kasih juga buat para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian kerana sudi meluangkan masa bersama-sama dengan kami. Dan jangan lupa untuk temu janji kita pada hari esok bersama dengan program kita Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, seindah kasih, bersama dengan moderator Dai Anas dan panelnya Ustaz Yaakob Yusra dengan topik Bukan Hamba Ramadan, dan tarikh dan masa pada hari Isnin 6.50 pagi pada 27 Mac 2023. Jadi insya-Allah tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, sehingga berjumpa lagi di masa akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.